Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua anak-anak didik Ustazah tahun 2. Hari ini masih lagi di kelas PDPR bersama dengan Ustazah Fini. Macam biasa, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca doa dahulu, kemudian diikuti dengan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mari ikut bersama-sama dengan Ustazah, kita selawat Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Okey, selawat yang Ustazah lantunkan itu adalah namanya selawat Jibril. Selawat yang paling ringkas. Tetapi tetaplah Allah membalas, bila kita selawat tu tetaplah Allah membalas dengan berselawat kepada kita 10 kali. Anak-anak boleh amalkan sebab sangat-sangat senang kan? Sallallahu ala Muhammad sahaja, senang sangat. Okey, jom kita tengok. Sekarang kita nak belajar sirah tahun 2. Bab 2, tajuknya kepribadian Nabi Muhammad. Subtopik kisah pengembala kambing. Nabi ni rupanya pernah menjadi pengembala kambing. Jom kita tengok. Okay, kisah pengembala kambing. Pekerjaan pertama Nabi Muhammad SAW ialah mengembala kambing milik keluarganya dan kambing orang Quraisy. Tujuan Nabi bekerja adalah untuk meringankan beban hidup bapa saudaranya Abu Talib. Baginda menjalankan tugas dengan penuh amanah. Baginda sentiasa bersyukur dan suka melihat kejadian alam semesta dan berfikir tentang penciptaannya. Okey. Yang ini ada dalam buku latihan Okey. Sebab kita tak dapat lagi buku teks kan. Okey. Jadi Ustazah nak cerita apa kisah pengembala kambing ni tentang Nabi ni kan. Apa pengajaran dia? Apa sebab Nabi ni disuruh menjadi pengembala kambing sedangkan Nabi Muhammad ni kekasih Allah kan. Seorang manusia yang sangat hebat. Manusia luar biasa pula tu. Okey. Nabi Muhammad ni mula mengembala kambing masa umur dia 4 tahun. Masa tu Nabi Muhammad duduk di rumah Halimatu Sa'adiyah. Bukanlah bermakna mak susuan Nabi itu menyuruh Nabi, tak. Tapi Nabi ni suka. Nabi yang buat sendiri. Nabi tengok orang-orang dekat kampung Bani Sa'ad tu mengembala kambing, jadi Nabi pun suka buat pekerjaan mengembala kambing ni. Sampailah baginda dijaga oleh Abu Talib. Selepas kewafatan datuknya Abdul Muttalib, Nabi ni dijaga oleh Abu Talib. Jadi, Abu Talib ni pula dia mempunyai anak yang ramai dan dia ni bukan orang kaya. Abu Talib ni lebih low profile berbanding dengan Abu Jahal kan. Berbanding dengan Hamzah dia lebih Hamzah muda lagi lah. Dia berbanding dengan Abu Jahal, berbanding dengan siapa? Adik-beradik ayah Nabi ni lah. Maknanya Abu Jahal ni memang kaya lah kan. Sebab dia menggantikan tempat Abdul Muttalib. Jadi Abu Talib ni adalah anak ramai, miskin pula. Jadi Nabi ni seorang manusia yang sangat-sangat peka dan prihatin. Jadi dia tahu kesusahan Abu Talib ni. Jadi dia baginda membantu Abu Talib ni membela kambing Abu Talib sendiri dan membela kambing orang-orang Quraisy ni. Okey. Nabi ni kita tahu dah. Dia diuji sejak daripada lahir lagi. Nabi ni telah diuji. Okey. Dia ni, baginda ni tidak suka mengharapkan belas ihsan daripada bapa saudara dia. Tapi baginda juga yang membantu bapa saudara dia. Tengoklah kan. Boleh menjaga kambing sehingga kan kambing tu membiak lagi banyak kan. Nabi pula jaga pula bukan macam orang lain lepas macam tu. Nabi menjaga kambing ni dengan sangat prihatin, dengan sangat amanah, memikul amanah yang dengan penuh rasa tanggungjawab. Nabi ni. Okey. Lepas tu kita tengok.
Kerja menggembala kambing ni bukan Nabi Muhammad seorang saja yang buat. Nabi-nabi lain pun memang kerjanya menggembala kambing. Okay, apakah yang boleh kita ambil iktibar daripada kisah pengembala kambing ni? Kisah Nabi Muhammad yang mengembala kambing. Yang pertama, dengan mengembala dapat menjadikan seseorang itu sabar. Sabar dengan panas terik cuaca dan tidak menentu. Sabar dengan kerenah kambing dan sabar menanti hasil daripadanya. Hal inilah yang telah melatih Nabi Muhammad SAW untuk terus sabar dalam urusan Islam. Sabar dengan penerimaan dan makian yang diterima. Sabar dengan ragam manusia dan sabar dalam menanti wahyu daripada Allah. Mengajar kita untuk sabar. Kambing ni, tengoklah kalau kita pernah tengok kambing kan. Kambing bukan reti duduk diam. Jadi memerlukan kesabaran yang tinggi. Hakikat membela kambing ini menjadikan Nabi Muhammad itu seorang yang lebih sabar. Seorang yang lebih sabar. Okey, yang kedua, Imam Ibn Hajjah menyebutkan bahawa proses mengembala kambing itu diibaratkan sebagai sebuah latihan kepadanya sebelum diberi tanggungjawab dan amanah yang lebih besar untuk menguruskan manusia dan menghadapi masalah umat. Jadi itulah perkara yang telah membantu mematangkan baginda Rasulullah SAW agar lebih tabah dan tidak mudah melenting dalam usaha dakwahnya. Okey. Jadi melatih kita juga untuk bertanggungjawab. Makna dan amanah kan. Maknanya okey, masa zaman dulu lah, masa zaman Nabi ni berapa ekor orang beri kat dia? 3 ekor. Okey, 5 ekor, 20 ekor, 30 ekor kan. Jadi sebelum nak pulangkan balik, Nabi kena kira pula. 1 2 3 cukup kan? Cukupkan dulu bilangan. Maknanya menjadikan dia seorang yang bertanggungjawab. Maknanya tidaklah kalau orang tu beri 20, kita pulang 15. Tidak. Nabi akan pulangkan 20 juga. Nabi akan cari juga sampai jumpa kambing. Kambing yang contoh kata hilang lah kan. Jadi itu mengajar Nabi untuk lebih bertanggungjawab. Okey. Yang ketiga ialah untuk memberitahu kepada kita semua bahawa walaupun sekecil-kecil pekerjaan, namun apabila ia halal maka lakukanlah. Jangan mengharap belas ihsan orang lain untuk hidup. Sebaliknya berusahalah menanggung kehidupan sendiri. Walau apa pun pekerjaan yang anda lakukan seperti mengajar ilmu agama atau berniaga kecil-kecilan, carilah rezeki yang halal. Jangan gunakan nama agama sebagai alasan untuk lari daripada tanggungjawab. Kehidupan itu merupakan amanah yang perlu dijalankan dengan baik. Maknanya menjadikan kita ni tidak mengharap pada belas ihsan orang lain. Kita buat je kerja. Maknanya Nabi menceritakan bahawa walaupun bela kambing, tapi Nabi tetap mencari rezeki dengan cara yang halal. Ada diceritakan bila Nabi dah besar, Nabi ni mempunyai syarikat lah kan, macam kita ni syarikat lah. Syarikat tu ada beratus ribu ekor kambing. Kan? Bela bermacam-macam kambing. Bela beratus-ratus ekor kambing. Ada pula pekerja untuk menjaga kambing-kambing Nabi Muhammad SAW. Maknanya kita ni jangan mengharapkan belas ihsan daripada orang lain saja. Kerja je apa-apa sahaja. Hatta Nabi pun mengembala kambing. Kenapa kita nak sombong? Tak boleh kalau kerja yang gaji sikit, nak kerja yang gaji mahal kan. Anak-anak nanti latih diri supaya bersyukur dengan apa yang ada. Okey. Yang keempat dan yang terakhir ialah kehidupan baginda bermula daripada bawah. Dari situ baginda belajar untuk bersikap jujur, amanah dan tidak berbangga diri. Kesannya, sepanjang dilantik menjadi Nabi, baginda tidak pernah sombong atau menggunakan pangkatnya untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan baginda cuba membantu golongan yang kurang mampu dengan sebaik mungkin dan adil, tanpa pilih kasih di antara yang kaya dan yang miskin. Nabi bantu semua orang sebab itulah Allah nak mengajar Nabi Muhammad. Kan daripada awal, daripada bawah Nabi bermula. Nabi ni anak yatim, Nabi tak ada mak ayah kan. Nabi pula duduk dengan bapa saudaranya yang bukan orang kaya kan. Jadi membantu bapa saudaranya berniaga. Nabi ni bermula daripada bawah. Nabi tidaklah menjadi seorang yang hebat, yang besar, yang kaya raya dah. Yang tidak memahami orang miskin kan. Sebab itulah semasa Nabi menjadi Nabi, dilantik menjadi Rasul,
baginda banyak membantu orang sebab faham. Tambah pula jiwa baginda yang penuh dengan kasih sayang kan kepada umat-umat dia ni. Tak boleh tengok siapa-siapa yang miskin. Samalah macam kita kan. Kita dilatih untuk mengikut Nabi Muhammad. Jadi ikut apa yang Nabi buat. Nabi suka bantu orang, kita pun ikut. Suka membantu orang juga. Okey, kesimpulannya, setiap pengalaman yang kita lalui dalam kehidupan ini mampu mengajarkan seseorang itu berubah menjadi seorang yang lebih baik. Pengalaman tersebut boleh mematangkan kita dan boleh dijadikan panduan untuk masa akan datang. Bacalah dan fahamilah sirah Nabi Muhammad SAW selaminya dan ambillah iktibar yang tersembunyi. Perkara ini mungkin nampak biasa, tetapi jika diamati segalanya terkandung dalam 1001 rahsia. Semoga anak-anak dapat sesuatu dengan kisah pengembala kambing. Kisah pengembala kambing. Nabi Muhammad sebagai pengembala kambing. Okey, sampai kat sini sahaja dulu kelas PDPR bersama dengan Ustazah Fini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dalam PDPR. Masih lagi kan dengan PDPR. Semoga anak-anak faham dan mendapat sesuatu daripada kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.